Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taubata sitratan li'awratil a'mal wa taharatan li najasatil af'al. Ni'matan an'ama Allahu biha 'ala 'ibadihil mu'minin wa minnatan amtana biha 'ala awliyaihi at-taibin ba'dama zallat bihimul qadam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifz wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata adh-dhihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu. Telah kita selesai menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah dan mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Pada pagi ini kita sambung lagi pengajian kitab kita, Bab Harap, karangan Al-Alim Al-Allamatu Al-Jami'u Bainal Ilmain Al-Syari'ati Wal Haqiqah, Tuan Haji Abdul Samad Ibn Muhammad Saleh, ghafarallahu lana wa lahu wa liwalidayhi wa lil mu'minin, yang masyhur dengan gelaran Tuan Tabal, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung muka surat 4. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Maka tiada diterima daripada engkau akan kebajikan, padahal hutang yang sudah tunai itu lazim atas engkau, dan betapa engkau munajat dengan Allah Ta'ala dan engkau memohonkan daripadanya akan doa padahal ia murka atas engkau, yakni sebab engkau derhaka kepadanya. Syekh kita menyebut bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menerimakan segala permintaan kita dan segala munajat kita, sedangkan kita masih lagi tidak menunaikan segala apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Benda yang diwajibkan, perkara yang diwajibkan oleh Allah, kita tak qada lagi. Contohnya semayang tak qada, zakat tak diqadakan lagi, dan segala perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah, kita tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bertaubat kepada Allah, kalau sembahyang tu tidak ditunaikan, diqada, tu tanda dia bertaubat. Kalau dia bertaubat kepada Allah, barulah hatinya dalam keadaan bersih dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, barulah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Karena taubat itu adalah merupakan anak kunci segala kebaikan. At-taubatu miftahul likulli khairin. Taubat itulah anak kunci bagi segala kebaikan, wa babun likulli ibad sa'adatin, dan dia adalah merupakan pintu bagi tiap-tiap kebahagiaan. Jadi kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin bahawa kita boleh memasuki pintu kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan engkau memohon daripadanya akan doa pada halnya. Bagaimana kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan dia kata, ia murka atas engkau, sedangkan Allah murka kepada kita, yakni sebab engkau derhaka kepadanya dan tiada engkau taubat daripadanya dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab yang boleh memudahkan seseorang itu bertaubat kepada Allah, yang pertama mestilah dia ada al-ma'rifah. Kalau dia tidak ada ma'rifah, pengetahuan bahawa sesungguhnya sesaan yang begitu berat ke atas orang yang melakukan dosa, kalau dia tak ada sedemikian rupa, dia tidak akan bertaubat. Oleh sebab itu ulama menyebut di antara perkara-perkara yang memudahkan seseorang itu bertaubat, al-ma'rifatu bisyiddatil wa'id, iaitu mengetahui bahawa janjian buruk Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan dosa, kalau dia tak bertaubat, disediakan oleh Allah Ta'ala neraka kepada dia. Dia ada makrifah, dia ada pengetahuan bahawa memudahkan dia bertaubat. Kalau dia tak ada makrifah atau pengetahuan sedemikian rupa, dia buat dosa, tak ada rasa apa pun. Jadi untuk memudahkan seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama iaitu al-ma'rifah. Ma'rifah tentang apa? Bisyiddatil wa'id, iaitu bersengatan sesaan buruk ala zunub ke atas orang melakukan dosa ini. Yang kedua, dia ada ma'rifah husnul wa'id, husnul wa'di liman taba wa aqla'a, iaitu baik pengetahuannya berkaitan dengan janji baik yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang yang bertaubat. Maka dia ada pengetahuan bahawa sesungguhnya kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosanya seolah-olah baru ia dilahirkan. Kita tengok nota kaki atau nota birai sebelah kitab kita tu. Sebelah kitab tu, dan tersebut di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dan tersebut di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, sebelah kitab kita. Bagi Syekh Nasr Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim As-Samarqandi, seorang ulama yang terkenal di kalangan mazhab Hanafi, Al-Imamul Faqih Abu Lais Nasru Ibnu Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi, meninggal dunia pada tahun 375 Hijriah. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, beliau seorang ulama yang faqih, mengarang kitab An-Nawazil, iaitu isu-isu semasa berkaitan tentang fiqh. An-Nawazil nama kitabnya. Dan mengarang kitab Bustanul Arifin, taman bagi orang-orang yang arif, karangan Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Mengarang kitab Tanbihul Ghafilin, ini paling masyhur. Mengarang kitab berkaitan tentang akidah, tafsirul Quran, di antara kitab akidah yang paling masyhur karangan Imam Abu Lais Samarqandi, Umdatul Aqaid. Di antara karangan beliau yang cukup masyhur dalam ilmu fiqh, Khazanatul Fiqh, ini satu jilid saja. Bustanul Arifin satu jilid, Tanbihul Ghafilin satu jilid. Ini kitab-kitab masyhur. Mukhtalafur Riwayah, Syur'atul Islam, Risalah fi Usuluddin, berkaitan tentang ilmu tauhid, begitu detail dihuraikan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Di antara kitab paling masyhur Umdatul Aqaid. Yang kedua Risalah fi Usuluddin. Maknanya kalau kita baca kitab Syekh Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, iaitu nama kitabnya paling masyhur Tanbihul Ghafilin, kitab itu telah diterjemah. Kitab tersebut telah diterjemahkan. Kitab Imam Abu Lais As-Samarqandi telah diterjemahkan banyak di pasaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tetapi kitab-kitab yang lain belum lagi diterjemah. Kitab-kitab tauhid, kitab-kitab fiqh, tapi masyhur dengan kitab Tanbihul Ghafilin li Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Katanya, telah berkata setengah ulama,
kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, bahawasanya apabila taubat ia daripada segala dosanya, apabila seorang hamba Allah Ta'ala ini bertaubat daripada dosa, apabila taubat ia daripada sekalian dosa, nescaya jadilah sekalian dosa yang telah lalu itu kebajikan. Ini kelebihan. Oleh sebab itu kena ada ma'rifah. Ma'rifah tentang apa? Tentang bahayanya melakukan dosa, dan juga dia ada pengetahuan kelebihan bertaubat. Al-ma'rifah tadi. Ma'rifah bisyiddatil wa'in ala zunub, ma'rifah bihusnil wa'di liman taba wa aqla'a. Manakala dia ada ma'rifah tentang kelebihan bertaubat. Apa kelebihan bertaubat? Kalau dia bertaubat daripada dosa ni, Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan sekalian dosa yang telah lalu itu kebaikan, kebajikan. Dan diriwayatkan demikian itu. Apakah hujjah Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala? Imam Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, apa dalilnya? Yang menyatakan bahawa dosa yang telah lalu kalau kita bertaubat digantikan oleh Allah kebajikan. Dia dalil ke? Diriwayatkan demikian itu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia adalah berdasarkan riwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahawasanya berkata ia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ada ini hadis mauquf nama dia. Terhenti kepada para sahabat, dan mustahil para sahabat ini mereka-reka cerita tentang pahala dosa ni melainkan didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan hadis kalau setakat para sahabat menceritakan tentang neraka, syurga, pahala, dosa dan sebagainya, mauquf. Dan para sahabat ini tidak akan berani nak reka-reka. Sebab mereka ini adalah adil dari sudut pengajian ilmu hadis. Para sahabat kulluhum udul, semuanya adalah adil dan diterima periwayatan mereka. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahawa berkata ia menilik manusia pada hari kiamat dalam suratannya, maka melihat ia akan pada awalnya segala maksiat dan pada akhirnya segala kebajikan. Dia tengok awalnya mula maksiat, dosa belaka. Kemudian di akhirat tengok semua jadi baik. Yanzurul insanu yaumal qiyamah fi kitabih, manusia tengok suratan amalan dia, fayara fi awwalihi ma'asi, pada peringkat awal semua maksiat belaka, wa fi akhirih hasanatin, pada akhirnya semua jadi kebaikan. Semua jadi kebaikan. Maka apabila kembali ia pada awal suratannya, dia tengok pula awal suratan, melihat ia segaliannya kebajikan. Mula-mula dia tengok penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa. Dia tengok ujung, okey, semua baik. Kemudian dia tengok balik pada awal, bertukar jadi baik. Ini ma qaddama wa ma akhara. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma alantu wa ma anta alamu minni antal muqaddim wa antal muakhiru. Dan minta Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Ya Allah, ampunkanlah dosaku yang telah terdahulu, yang akan datang. Maka Allah telah mengampunkan dosa yang telah terdahulu, semua jadi kebaikan. Yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala jadikan semua kebaikan. Allahu akbar. Ini kelebihan orang yang bertaubat. Dan telah meriwayatkan, maka apabila kembali ia pada awal suratannya, melihat ia seorang hamba Allah tadi sekaliannya kebajikan. Dan telah meriwayat oleh Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ini juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan seumpamanya
Serupa juga meriwayatkan bahawa seorang manusia pada hari kiamat menaikkan suratan amalannya pada awalnya penuh dengan dosa, akhirnya kebajikan, kemudian dia tengok balik pada awal jadi kebaikan semua. Yakni seumpama barang yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu. Dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim wa kana Allahu ghafurar rahima. Dalam suratul Furqan ayat 70. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah mengganti oleh Allah taala akan segala kejahatan mereka itu akan kebajikan. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Mereka itulah Allah tukarkan segala kejahatan kebaikan. Mana kejahatan sebelum ini kalau bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah tukarkan jadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksud Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi telah memperjelaskan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, yakni ghafuran lima fa'alu qabla taubati. Allah mengampunkan dosa yang telah dilakukan sebelum bertaubat, wa rahiman bihim ba'da taubati, dan Allah memberikan belas kasihannya, rahimnya kepada mereka selepas bertaubat. Ini disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Hanya dalam kitab kita ni memetik sebahagian sahaja. Ayat yang di hujung tidak dipetik dalam kitab kita ni. Ayat yang penghujungnya wa kana Allahu ghafurur rahima, yakni ghafuran lima fa'alu qabla al-taubati wa rahiman bihim ba'da al-taubati. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun apa yang telah dilakukan oleh mereka sebelum bertaubat, dan Allah bersifat rahim, iaitu Maha Penyayang selepas mereka itu bertaubat. Segala dosa yang telah terdahulu bertukar menjadi kebaikan, dan seterusnya yang selepas bertaubat baik belaka. Allahu Akbar. Ini kelebihan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya lagi, dan sesungguhnya terbahagi taubat ini ada kalanya wajib dan ada kalanya sunat. Taubat yang wajib iaitu taubat kerana melakukan segala dosa, segala yang diharam oleh Allah, maka kita wajib bertaubat. At-taubatul wajibatu takunu 'anil muharramat. Wajib bertaubat kerana melakukan perkara yang diharam oleh Allah, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Buat benda haram. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita ni ni musim sekarang ni rumah terbuka hari raya. Kita pergi rumah sahabat kita. Kita pergi parking kereta dekat rumah-rumah orang. Waktu kita reverse contohnya, terlanggar pasu orang, buat dek dia lari terus. Buat dek je. Ataupun pokok-pokok orang dan seumpamanya, kita buat macam tak bersalah je. Bersalah tak? Bersalah. Bagus pergi ziarah orang, baru lepas berpuasa, lepas puasa 6, tapi kita telah menginai orang tak buat dosa, tak ada minta maaf pun. Tak ada pun nak ketuk rumah orang tu minta maaf, saya tadi reverse kereta terlanggar, orang tu rumah kalau minta maaf tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Ada small matter je, benda kecil je, tak apa. Tapi kalau kita ni buat bodoh je begitu. Adakah Allah Subhanahu wa taala boleh ampunkan dosa? Sebab berkaitan kepada manusia. Ini orang yang ada makrifah. Kalau dia makrifah walaupun sedikit, dia merasakan seolah-olah gunung nak
menghempapkan dia. Sebagaimana hadis Nabi SAW, orang yang beriman memandang dosa itu seperti gunung yang hendak hempapkan dia. Ada pun orang munafik memandang dosa seperti lalat yang ada dekat hidung dia. Tepih begitu. Tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa. Jadi orang beriman, kenapa dia rasa begitu? Kerana dia ada makrifah. Makrifah. Wajib dia bertaubat. Wa taubatul mandubatu, adapun taubat yang sunat, takunu anil makruhat, telah melakukan benda makruh. Ulama-ulama sufi melakukan benda makruh sebab benda itu makruh, ataupun lebih baik ditinggalkan, khilaful aula. Kalau dia melakukan, dia bertaubat. Wajib tak bertaubat? Tidak wajib, tetapi hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Maka mengikut pandangan ulama sufi, ada kalanya kita bertaubat itu wajib, dan ada kalanya kita bertaubat itu sunat, iaitu taubat daripada melakukan perkara-perkara makruh, maka sunat kita bertaubat. Oleh sebab itu, selepas kita sembahyang, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah ampunkan dosa. Sepanjang kita buat solat ni, barangkali banyak buat benda makruh. Oleh sebab itu kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena bila kita minta astaghfirullah, astaghfirullah, segala kekurangan yang dalam sembahyang ni, kerana kita telah beristighfar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan solat kita sebelum ini sempurna. Sempurna. Walaupun ada cacat celah, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang, kita astaghfirullah, bertaubat sungguh kepada Allah taala. Kemudian kita berzikir supaya Allah memelihara solat kita itu. Alhamdulillah. Maka Allah terima segala apa yang kita lakukan. Maka solat yang kita lakukan dapat membentuk diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas bertaubat, orang yang as-salik, berjalan menuju kepada Allah taala ini, wajiblah dia beribadat. Wajib dia beribadat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidak diperintahkan akan mereka itu melainkan mengabdikan diri kepada Allah, mukhlishina lahuddin, hala kaunihim, hal keadaan mereka ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia sudah bertaubat, apa yang patut dilakukan? Kena melakukan segala dan melaksanakan segala fardu Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama balik kita. Dan kata Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala lahir pada tahun 898 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 973 Hijriah. Beliau ada seorang ulama yang alim dan berketurunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau adalah keturunan anak bangsawan. Sehingga Syekh Abdul Wahab Sya'rani menyebut, Ahmadullah Ta'ala haisu ja'alani min abna'il muluk. Aku memuji kepada Allah Ta'ala kerana Allah telah menjadikan aku daripada anak-anak raja. Dia seorang yang keturunan, dia itu bangsawan. Susur jalurnya bertemu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Susur jalur datuk-datuknya iaitu Ibnu Said Muhammad Ibnu Hanafiyah, anak kepada Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tetapi tidak bertemu kepada Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu selepas wafatnya Fatimah Zahra radhiyallahu anha alaiha salam. Kalau Imam Bukhari radhiyallahu an menyebut dan Sahih Imam Bukhari, bila sebut Fatimah,
alaihassalam. Alaihassalam. Kalau sebut Sayyidina Hasan, alaihissalam, alaihissalatu wassalam, kerana Allah telah membersihkan kepada Ahlul Bait. Ini Imam Bukhari sendiri sebut dalam kitab Bukhari, bukan sekadar radhiyallahu anha, tetapi bila sebut Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Begitu juga Sayyidina Hasan dan Husain. Ini bukan Syiah, ini Imam Bukhari sendiri sebut, meraihkan dan memuliakan keturunan Nabi, Ahlul Bait keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah taala, seorang ulama yang alim di dalam ilmu syariat pada peringkat awal. Peringkat awal beliau adalah seorang ulama yang alim dalam ilmu syariat. Ilmu syariat. Bertukar menjadi ulama sufi. Ketika mana bertemu dengan seorang yang buta huruf, Syekh Ali Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala. Syekh Ali Khawwas rahimahullahu ta'ala. Syekh Ali Khawwas rahimahullahu ta'ala ni Allah berikan futuh kepada dia. Abwabul futuh was samawatul minah wa manatiqun nur wal ilham. Dia orang biasa je. Orang kata ni buta huruf, tetapi Allah berikan pintu futuh, pembukaan dan juga kurniaan daripada Allah Ta'ala, sehingga tuturan dia ni seperti nur, mutiara yang keluar. Maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah Ta'ala menyatakan, wa kanat mujahadati ala yadi Sayyidi Ali Khawwas. Mujahadahku, bersungguh-sungguh aku ditarbiyah di bawah tangan guruku Syekh Ali Khawwas. Peringkat awal guruku berkata, wahai Abdul Wahab Sya'rani. Dia disemadikan di Babus Sya'riyah di Mesir. Masjidnya tersegam indah. Syekh Abdul Wahab Sya'rani, nak mengaji dengan aku, jualkan semua kitab kamu dan sedekahkan daripada jualan tersebut kepada fakir miskin. Dia kata, kitab aku yang kujual itu tak ada di simpanan orang lain, dan aku telah mensyarahkan kitab tersebut. Kata Syekh Abdul Wahab, wa kitabatul hawashi wa ta'liqat, aku telah berikan syarahkan hasyiah dan berikan komentar kitab-kitab tersebut. Memang berharga sungguh. Jual pun harganya cukup mahal. Orang lain tak ada kitab. Macam Jeffrey ada kitab bab harap. Katakan, orang lain tak ada, kita yang ada. Begitulah Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Tapi kata Syekh Ali Khawwas, kalau nak mengaji dengan aku, kerana satu kitab pun tak ada kat rumah kau, maka dijual. Bila aku jual dan aku sedekahkan semua hasil jualan tersebut, hatta sirtu ka'anni sulibtul ilma, seolah-olah aku ni telah dicabut ilmu. Tak ada kitab. Kemudian guruku berkata kepadaku, i'mal ala qat'il thiqat ilaiha bi kasrati zikrillah. Semua kita kau dah tak ada, yakinlah, percayalah kepada Allah dengan membanyakkan zikir kepada Allah. Maka ketika itu aku berzikir. Aku tidak terpana lagi fikir kitab-kitab ni. Hatta hasaltu. Dia kata, alhamdulillah, dengan izin Allah, walaupun kitab telah ku jual, walaupun harga telah ku sedekahkan kepada semua fakir miskin. Patut kalau kita jual, duit banyak, nah dapat jualan sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada aku futuh. Kemudian selepas itu guruku Syekh Ali Khawwas menyuruhkan aku supaya beruzlah. Aku pula beruzlah. Tidak bercampur dengan manusia. Maka aku melihat bahawa Allah telah memberikan kedudukan kepadaku. Rasa seronok beribadat. Mana Syekh Abdul Wahab Sya'rani
dia alim dalam ilmu tasawuf, bukan pandai-pandai begitu, tetapi telah dididik oleh guru yang mursyid. Oleh sebab itu Syekh kita Tuan Tabal baca daripada awal kitab ini sehingga akhir, cukup berminat memetik pandangan kitab, iaitu Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Di antara kitab yang paling baik dipelajari karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid As-Sufiyah, Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Boleh ziarah, siapa pergi Mesir boleh ziarah maqam Syekh Abdul Wahab Sya'rani di Babus Sya'riyah, masjidnya tersegam indah. Dan kata Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala, bahawasanya taubat itu umbi bagi tiap-tiap maqam. Taubat ni umpama ianya asas bagi setiap maqam. Apa itu maqam? Maqam adalah istilah sufi, bukan maqam kubur kan? Ada mengajar Bukit Katil, ada makcik-makcik ni, kakak ni, dia kata Ustaz Syukri selalu cakap makam-makam, mana ada kubur? Kita hikam kan, maqam adalah istilah dalam kesufian. Dia ada hal, ada khatir, ni istilah. Hal ini dia boleh berubah. Tahawwalat halun ila halin minal ahwal, dia berubah. Bagi contoh kan, ini ahwal, iaitu ketika awal bulan Ramadan kerana kita berpuasa, keadaan itu berubah. Kita tengok awal Ramadan orang ramai pergi masjid, ramai orang pergi masjid, sampai kita terpaksa bentang tikar. Tak sampai 10 Ramadan kena masuk balik dalam stor. Kemudian sampailah penghujung, masuk raya pula ni, orang dah berkurang pergi surau dan ke masjid. Walaupun ada pengajian, tidak seramai sebelum ini. Halnya menurun. Ini hal. Tapi hal ini kalau kita pelihara sungguh sehingga sampai kepada maqam. Bila dah sampai maqam, dia tetap. Maka disebut takwa itu maqam. La'allakum tattaqun, taqwa termasuk maqam. Maqamut taqwa nama dia. Taubat juga termasuk maqam. Ada 12 maqam yang dibahas dalam ilmu tasawuf, iaitu isna asyara maqaman. Ada 12 maqam. Ada kedudukan dalam ilmu tasawuf. Yang pertama, at-taubah. Apabila mereka sentiasa bertaubat sehingga diberikan maqam oleh Allah, diberikan maqam oleh Allah, dia suka bertaubat. Malam-malam nak tidur taubat. Kita contohnya baca kitab Hidayatus Salikin, digalakkan supaya bersolat taubat sebelum tidur. Sebelum tidur solat taubat. Bukan setakat kita semayang sunat witir kan? Kalau kita tak apa yakin boleh bangun, solat witir. Tetapi solat taubat, kenapa? Supaya tidur dalam keadaan kita bertaubat, supaya kita dalam keadaan bertaubat. Sebagaimana Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala diceritakan bahawa yara annal ibadata la tasluhu illa bi salahil qalbi. Kata Imam Sya'rani bahawa beribadat ini tidak akan layak melainkan hati ini bersih, dan bersihnya segala akhlak dia. Oleh sebab itu beliau tidak akan berdiri mendirikan salat illa idza fattasha qalbahu, melainkan dia periksa hati dia. Ni Syekh Abdul Wahab Sya'rani, sebelum dia mendirikan salat, dia periksa dulu hati dia. Adakah di sana ghil, ada di sana hiqdun, adakah di sana hasad, adakah di sana namimah, adakah di sana syahwah, adakah di sana dia sifat dengki, adakah di sana hasad, adakah di sana dia suka melaga-lagana ke orang, mengata orang, mengumpat orang. Kalau ada ni, dia bertobat cepat sebelum berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal kana yastahi an yanama wa fi qalbi syai'un min hadha. Dan Imam Abdul Wahab Sya'rani diriwayatkan bahawa beliau cukup malu nak tidur apabila ada sifat-sifat ini.
Kenapa? Li'anna an-nauma rihlatur ruh. Karena bila tidur ni, roh ini akan berjalan, pergi berrehlah kepada ila mala'il ala, kepada langit yang tertinggi, hingga bertemu dengan Allah. Bagaimana roh kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan kita ini bergelombang dengan dosa? Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala sebelum tidur pun bertaubat. Apatah lagi bila kita nak salat, perlu bertaubat kena nak bertemu dengan Allah. Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tu maqam dia kata, bahawa taubat itu adalah umbi bagi tiap-tiap maqam. Bila dia berterusan melakukan ibadat taubat ini, dia bertaubat sehingga menjadi tetap, sehingga menjadi kekal, maka nama dia maqam. Dan dia akan naik satu tingkat ke satu tingkat, satu tingkat ke satu tingkat. Adapun hal, dia akan berubah. Mungkin berubah kepada yang lebih baik, ataupun berubah kepada yang lebih teruk. Itu hal. Kalau contohnya pada bulan Syawal ini berubah menjadi lebih teruk, maka kita tak berjaya pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan tidak berjaya kita. Hal kita ini telah menurun 100% pada bulan Syawal. Tak datang masjid, tak baca Quran dah, tak berselawat dah, tak kira nak makan sana, makan sini, makan sana, makan sini, rugi. Ada rugi. Tapi kalau pada bulan Syawal ini bertambah rajin lagi, datang masjid, sembahyang berjemaah, mengaji, nak rasa terdorong nak mengaji, rasa terdorong nak mengaji Quran, baca Quran, Allahu Akbar. Hal itu sudah bertukar menjadi maqam, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini istilah yang perlu dipelajari dalam membaca kitab tasawuf. Apa itu maqam, apa itu hal, apa itu maqam atau apa hal. Dalam mempelajari kitab tasawuf, pertama kali kita kena belajar istilah-istilah dia. Banyak istilah-istilah dalam ilmu tasawuf. Begitu juga kita nak mempelajari tauhid, kita kena belajar. Ada mabadi' 10 itu kita belajar istilah dalam ilmu tauhid. Apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu harus, apa itu istihalah, apa itu istidlal, apa itu arad, apa itu jirim, apa itu jisim, apa itu ta'alluq. Semua ni barulah boleh belajar sifat 20. Bila nanti belajar bab ta'alluq, istilah tak diajar pada peringkat awal. Mengaji ta'alluq terus tidur, dia tak faham. Mak pergi mengaji tu, faham ke mak? Entah ke ta'alluq apa benda, entah ta'alluq. Inilah ta'alluq sulih qadim tanjizil hadis. Sebab apa tu? Sebab kita tidak menerangkan peringkat awal dalam pengajian tauhid istilah. Tauhid ini istilah. Oleh sebab itu kena faham betul istilah kitab tauhid peringkat awal. Sebab apa dihuraikan apa itu jirim, apa itu jisim kan? Supaya dapat dipahami pada seterusnya. Nanti membahaskan tentang wahdah macam mana, membahaskan tentang qudrah macam mana. Tapi kalau peringkat awal, kejap datang, kejap tidak mengaji tauhid, ruyuplah sampai atas dia pun tak faham. Dia tak faham. Ini perlu dipahami. Begitu juga dalam pengajian ilmu tasawuf. Mengaji kitab apa? Seronok mengaji kitab hikam. Mengaji kitab ini hikam Ibn Madian, kitab Ibn Atta'illah Sakandari. Istilah tak tahu. Mengaji dah banyak pun tak tahu apa perbezaan di antara maqam dan hal. Ini amat rugi. Amat rugi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maqam. Itu maqam. Dia perlu mengaji gitu. Baca kitab ni kita perlu ada guru yang mengajarkan kita. Guru. Kita beli kitab contohnya, seronok sendiri. Alah, kitab ni boleh baca sendiri. Memang boleh baca tapi faham belum tentu. Bahawasanya taubat itu umbi bagi tiap-tiap maqam yang naik kepadanya oleh hamba Allah Ta'ala hingga mati. Nampak ni? Itu maqam. Dia pertama naik daripada maqam taubat, naik maqam rida, naik kepada sabar, naik kepada tawakal, naik seterusnya, naik sampai kepada taslim dan sebagainya. Allahu Akbar, naik sehingga ia bertemu dengan Allah. Maqam dia tak menurun, dia akan menaik satu tingkat kepada satu tingkat sehingga bertemu dengan Allah. Seterusnya, seperti orang yang tiada baginya bumi,
tiadalah baginya rumah. Demikianlah orang yang tiada baginya taubat, maka tiadalah baginya maqam. Ceritalah maqam apa pun atas ini, kalau asasnya tak ada. Jadi asas kepada maqam sabar, maqam tawakal, maqam ridha dan seterusnya akan dibahas selepas ini. Ia memerlukan tapak yang kokoh. Apa tapak dia? Taubat. Buatlah ibadat begitu banyak selepas ini, tetapi kalau tidak ada bertaubat, sia-sia. Kerana orang yang bertaubat daripada dosa ini, seolah-olah ia tidak ada dosa lagi. Tak ada dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab taubat ini dia ada syarat, iaitu meninggalkan dosa dengan mengikut segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyesal apa yang telah terdahulu, dan juga berazam tidak akan kembali daripada melakukan segala dosa tersebut, yang akan dibahaskan sedetail tentang rukun-rukun taubat selepas ini. Oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Bermula taubat itu telah memutuskan sesuatu yang sebelum itu. Maknanya sebelum ini kita buat dosa, bila kita bertaubat, Allah Subhanahu wa taala ampunkan, Allah putuskan semua. Mana Allah maafkan segalanya. Begitu juga Nabi SAW bersabda, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Walaupun kedudukan hadis tu ada ulama kata dhaif, tetapi telah dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Terus lagi kita. Seperti orang yang tiada baginya bumi, tiadalah baginya rumah. Demikianlah orang yang tiada baginya taubat, maka tiadalah baginya maqam. Kena taubat dulu. Jeffrey kalau tak ada tanah nak buat rumah macam mana? Sekarang boleh buat rumah sebab ada tanah. Boleh buat rumah. Begitulah tapaknya. Bila bertaubat, barulah buat amal-amal soleh yang lain dapat memberi manfaat. Ini prasyarat dia mesti taubat. Dan setengah daripada perkataan ahlullah, orang yang kenal Allah, ahlullah, al-arifu billah ni, barang siapa meneguhkan ia akan maqam taubat, dia istiqamah dengan taubatnya, teguh bertaubat ni. Nabi SAW sentiasa beristighfar, sentiasa istighfar. Inni la yughanu ala qalbi. Itu hati Nabi SAW. Hati kita ni tenang tentang diri kita. Nabi SAW hati pun rasa macam tidak merasa tenang, bergelora rasa. Tak Allah Subhanahu wa taala ampun dosa ke tak ampun. Kemudian Nabi bersabda, fa astaghfirullah fil yaumi wal lailati 70 marratan. Aku beristighfar kepada Allah Ta'ala setiap pagi dan petang, satu hari satu malam ni 70 kali. Kalau kita baca dalam kitab Tajul Arus, Nabi SAW tidak ada dosa. Apa maksud Nabi beristighfar? Nabi minta supaya Allah bentengkan dirinya jangan buat dosa. Sebab kalimah ghafara dua makna. Satu makna ampun, satu makna benteng. Contohnya kalau kita belajar bahasa Arab, topi besi yang digunakan di zaman dahulu di medan peperangan nama dia mighfar. Topi besi tu. Mighfar. Macam cerita penyamun Torbus. Dia pun masuk dalam gua tu, kemudian dia pegang, dia masuk dia pakai topi besi. Topi besi itu nama dia mighfar. Kalimah ghafara memberi maksud memelihara dan menjaga kepala daripada cedera. Jadi kalimah ghafara ada dua makna. Satu makna iaitu mengampun seperti kita, sebab kita tidak maksum. Adapun Nabi SAW beristighfar, memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya peliharakan dia daripada melakukan dosa. Karena Nabi SAW sudah maksum,
Kalaulah contohnya rasa terdorong nak buat dosa, Allah pelihara Nabi SAW daripada melakukan dosa. Itu maksud istighfar Nabi. Sebab kalau kita kata Nabi SAW beristighfar, memohon ampun, memberi maksud minta Allah ampunkan dosa, kita sudah mengaji ilmu tauhid bahawa sesungguhnya Nabi SAW maksum. Macam mana boleh jadi maksum? Kerana dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya lagi, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kena dia kata teguhkan kedudukan taubat itu nescaya dipeliharakan dia oleh Allah Ta'ala daripada segala yang membinasakan amalnya, daripada riya dan ujub dan lainnya. Barulah Allah peliharakan diri dia daripada melakukan dosa. Kenapa maksud kalimah taubat itu? Bila kita bertaubat, Allah berikan keampunan, dan bila dapat keampunan, ghafara itu memberi maksud Allah ampun dosa sebelum ini, dan Allah peliharakan dia. Allah peliharakan dia. Allah peliharakan dia. Mana dalilnya? Syekh menyebut, dan banyaklah segala ayat dan hadis menunjukkan kelebihan taubat itu. Setengah pada dalil-dalil pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu kasih ia akan segala orang yang banyak taubat, dan kasih ia akan segala orang yang bersuci. Menerusi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah suka kepada orang yang bertaubat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 pun Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah amat suka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan memang sungguh Allah suka. Kerana mereka yang mendalami bahasa Arab melihat konteks ayat ini, Allah mulakan dengan inna. Kerana orang yang mengaji ilmu balaghah, perkataan bahasa Arab ini ada kalam khabari, ada kalam insya'i. Kalam khabari itu cerita, boleh percaya dan boleh tak percaya. Ada lagi satu kalam, perkataan yang memberikan maksud, mengukuhkan bahawa ini adalah satu penegasan betul, bukan gelentong, bukan cerita-cerita, tapi ini sungguh, akan ditambahkan inna. Maka jadilah kalam insya'i. Kalau Allah berfirman Allahu yuhibbut tawabin, mungkin orang Arab bila dengar firman Allah Ta'ala, ya mungkin Allah suka, mungkin Allah tak suka. Sebab ayat Quran itu dalam bahasa Arab. Bila Allah berfirman innallaha, ini kalam yang menuntut supaya percaya dan yakin Allah amat suka pada orang yang bertaubat. Ini dinamakan kalam insya'i dalam bahasa Arab. Bertukar kalam khabari menjadi kalam insya'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila seorang itu melakukan dosa, dia dikirakan jahil, walaupun sebelum itu dia alim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Hanya saja taubat itu di sisi Allah Ta'ala bagi orang yang buat dosa dengan keadaan dia jahil. Summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu alaihim. Surah An-Nisa ayat 17. Kita buat dosa, kita tahu itu berdosa, kemudian kita buat. Adakah dikira kita ni sengaja buat? Menerusi ayat Quran tersebut, ulama tafsir termasuk Al-Imam Ibn Katsir, ramai dah ulama-ulama tafsir menyatakan, kalau kita buat dosa itu, maknanya kita ketika itu jahil.
Kalau kita tahu takkan kita buat. Kalau kita tahu dalam keadaan kita tahu sengaja buat, itu mencabar Allah, mengundang dosa besar. Oleh sebab itu berdasarkan ayat tersebut, inna kulli muznibin, tiap-tiap orang yang buat dosa itu jahilun. Ketika dia buat dosa, sekalipun dia tahu, macam kita ni semua tahu ini haram, ngumpat haram, kata orang haram, tapi ngata juga Allah dah tu bawa sedar, ya Allah berdosa ni. Ketika melakukan itu dikirakan jahil, maka mereka ini bertaubat dengan segera. Bertaubat segera. Apa makna bertaubat dengan segera? Bertaubat sebelum mati. Sebelum mati itu bertaubat, maka adalah dikira bertaubat dengan segera. Wa kullu man taba qabla al-maut faqad taba min qarib. Sesiapa bertaubat sebelum mati, maka dia dikira taubat dengan segera. Kita pun tak tahu bila kita mati. Oleh sebab itu wajib bertaubat dengan segera, sebab kita tak tahu, walaupun sihat-sihat ni, tak tahu balik rumah ke meninggal. Kita tak tahu sebab ajal di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya lagi dalam kitab kita. Dan Allah Subhanahu wa taala amat suka pada orang-orang yang membersihkan diri daripada segala dosa. Segala dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW bersabda, dan sabda Nabi SAW, at-taibu habibullah, wat-taibu minaz zambi kama la zambala. Hadis yang diriwayatkan disebut oleh Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, walaupun kedudukan hadis ini dhaif, tetapi dikuatkan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Susur jalur riwayat Abdullah bin Mas'ud, ada riwayat daripada Ibn Abi Dunya, riwayat daripada Abi Syekh dalam kitab Sawab, dan banyak riwayat. Jadi dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam mentakhrijkan hadis Ihya Ulumuddin. Banyak riwayat, jangan pandang riwayat dhaif, tapi riwayat Sayyidina Ali ada lagi daripada Sayyidina Ali. Maka dikuat mustahil para sahabat berpakat memalsukan hadis Nabi SAW. At-taibu habibullah, bermula orang taubat itu kekasih Allah. Wat-taibu minaz zambi, dan orang yang taubat daripada dosa itu kaman la zamba lahu, seperti mereka yang tiada dosa baginya. Allahu akbar. Mana orang yang bertaubat ini adalah merupakan kasih Allah, dan orang yang bertaubat daripada dosa adalah seperti tak ada dosa. Dan hadisnya panjang riwayat yang lain, wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu zambuhu. Apabila Allah Subhanahu wa taala amat cinta kepada hamba, dosa yang dia lakukan tadi kalau dia bertaubat tidak memudaratkan dia. Maka Allah gantikan dosa itu jadi kebaikan. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi SAW telah membaca selepas hadis itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah amat suka kepada orang-orang yang bertaubat. InsyaAllah kita sama akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل
عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في الصلاة ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عدي ليخضر منك عودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي زبت من الحجر والصدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام
ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام، ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام، ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، والراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم حببنا في صلاة الجماعة، وذكرنا بالموت كل ساعة، واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.